barangkali Al-Imam At-Tabari yang menulis kitab Tarikh Al-Umam wal Muluk, yang dikenali dengan Tarikh Al-Umam wal Muluk ataupun terkenal dengan Tarikh Tabari. Dia tak tengok, tetapi di sana ada satu cara yang dilakukan oleh para ulama dahulu apabila nak menerima berita di dalam Islam, iaitulah kita menyemak daripada siapa cerita ni kau dengar. Kita dengar satu cerita tak baik, kita tanya, kau ni dengar mana ni? Dia kata, ada itulah orang tu cerita. Dia ambil mana? Dia dengar sendiri. Betul ke? Tapi dia tu boleh percaya, kata. Timbul kepercayaan. Masa orang lagi cerita, kau dengar mana? Aku dengar si Mamat tu. Oh, Mamat tu kau jangan percayalah, dia tu memang mangkuk, tak boleh percaya. Dengan mengenali latar belakang individu, boleh memberi bantuan kepada kita untuk mengetahui sejauh mana dia bercakap benar ataupun bohong. Sejarah para sahabat kita tidak tengok. Maka kewajipan kita ialah untuk menyemak apa yang disebut oleh Al-Imam At-Tabari, daripada manakah sumber yang diambil. Pada muka surat 39. Ini saya akan tumpukan perbahasan ini sebahagian rujukan besarnya kepada kitab Al-Imam At-Tabari. Sebab apa? Mungkin tuan-tuan katanya, kenapa kita Al-Imam At-Tabari? Kerana Tarikh Al-Umam wal Muluk ni telah menjadi rujukan. Orang yang datang kemudian pun kebanyakan mereka mengutip daripada apa yang At-Tabari tulis. Di dalam At-Tabari, kita akan tengok Tabari ini dia punya cara. Orang zaman dulu bila dia nak riwayatkan satu benda, dia meriwayatkan melalui sanad yang saya akan cerita sekejap lagi. Dia ambil, dia akan tanya, aku mendengar benda ni daripada orang ni. Orang ni 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 mendengar daripada orang ni. Orang ni mendengar daripada Ali bin Abi Talib. Melalui silsilah kesinambungan rangkaian para periwayat, kita nak namakan rangkaian para periwayat ini sebagai sanad. Rangkaian ini kita dapat mengenali siapakah, oh orang ni nama sekian-sekian. Setiap nama individu yang meriwayatkan riwayat di dalam Islam, ada kitab khas yang menceritakan latar belakang mereka ini. Ilmu ini di dalam hadis dia panggil ilmu rijal. Ilmu mengenai tokoh-tokoh rawi. Dan mengenali rawi itu boleh dipakai ataupun tak boleh dipakai. Kita namakan ilmu itu al-jarh wa ta'dil. Semua tu ada diterang dalam buku ni. Saya nak sebut jauh. Yakni jarh, yakni kita buang, kita tolak riwayat daripada orang yang tak boleh pakai. Ta'dil, kita terima riwayat daripada golongan yang boleh diterima nilaian riwayat dia. Pembohong ke, kuat bohong ke, syiah ke apa. Pada muka surat 39, Al-Imam At-Tabari menyebut dalam muqaddimah dia. Pada muka surat sebelum itu, Al-Imam At-Tabari, apabila kita tengok dalam kitab dia, sebelum saya baca itu, kita akan dapati Imam Tabari ini, setiap riwayat dia masukkan daripada siapa, daripada siapa, daripada siapa, sampailah kepada hujung cerita berkenaan. Untuk mengetahui kesahihan apa yang Tabari riwayatkan, kita tengok siapa dia orang tu. Muka surat 40 tuan-tuan tengok, saya buat contoh sanad. Setiap hadis, untuk hadis, sebelum untuk riwayat. Misalnya tadi, Dr. Jahri ada baca hadis. La tasubbu ashabi, falau anna ahadakum anfaqa mithla uhadin ila zahaban, ma balagha mudda ahadihim ila akhir hadis. Sabda Nabi, jangan kamu mencerca para sahabatku. Seandainya seorang kamu membelanjakan sebanyak emas, membelanjakan emas sebanyak bukit Uhud, tak akan sampai secupak mereka au nasifahu, ataupun setengah daripadanya. Itu bunyi hadisnya. Tapi hadis itu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bukan Bukhari dengar daripada Nabi. Dia tak dengar daripada Nabi. Dia ambil melalui sanad. Maka Bukhari sebelum nak riwayatkan hadis itu, dia kata apa? Haddatsana Adam bin Abi Iyas, telah menceritakan kepada aku, guru aku Adam bin Abi Iyas. Haddatsana Syu'bah anil A'mash, Syu'bah menceritakan daripada A'mash. Qala sami'tu Zakwan, katanya aku mendengar Zakwan yuhadithu an Abi Sa'id Al-Khudri, dia mengambil ceritanya daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Hak rangkaian itu kita namakan sanad.
Jadi bila nak baca Tabari, nak kena tahu siapa dia yang duduk dalam rangkaian tu. Maka Al-Imam Tabari pada muka surat 41 menyebut, pada mukaddimah kitab dia, apa yang terkandung di dalam kitabku ini tentu sebahagian kisah tentang sebahagian kisah orang yang terdahulu. Antara berita tersebut ada yang menyebabkan pembaca merasa benci atau pendengarnya merasa jelek. Ini kerana dia tidak dapat menerimanya sebagai sesuatu yang benar atau sesuatu yang hakikat. Maka hendaklah dia mengetahui bahawa berita-berita tersebut bukan datang daripadaku, tetapi ia datang daripada orang yang menyampaikannya kepadaku. Aku meriwayatkannya seperti yang telah disampaikan kepadaku. Maksudnya semua cerita yang ada dalam kitab dia bukan daripada dia. Daripada siapa? Daripada orang yang cerita. Cuma Tabari dia macam ni. Tuan-tuan dengar, nak kena faham benda ni. Dia kira ada cerita, aku tangkap bubuh dalam buku aku. Siapa yang baca tengok sanad. Yang mana boleh terima, terima, tak boleh terima, reject. Aku kira tukang himpun. Siapa pembaca tukang cek dan kelaskan yang mana yang boleh pakai. Kita kata apa Tabari buat kerja macam tu, susahlah orang. Oleh kerana Tabari tulis pada tahun 300 lebih. Tabari tulis. Ataupun sebelum tu dia dah memulakan tulis tarikh Tabari ini. Dan dia meninggal pada tahun 310 Hijrah. Kita bayangkan antara dia dengan kita 1000 tahun lebih. Masa tu ramai orang cerdik sebelum kita semua yang bodoh ni. Jadi masa tu lebih kurang orang, kebanyakan alim ulama bila baca, mereka hampir dapat membezakan. Oh, ini daripada orang ni, ini daripada orang ni, ini tak boleh pakai ni. Sebab itu kita tengok di dalam Tabari, riwayat cerita mengenai macam-macam, kadang-kadang bertentangan antara satu sama lain. Kejap dia kata Ali bai'ah dengan Abu Bakar, kejap dia kata Ali tak bai'ah, kejap dia kata tangguh sampai 7 bulan, kejap macam-macam cerita. Kita kata yang mana satu? Yang mana satu? Pasal apa Tabari sebut macam-macam? Yang mana satu nak kena tengok pada sanad. Kerja Tabari, ada laporan, ada cerita, aku lapor. Ada cerita, aku laporkan. Tanpa dia membeza-bezakan. Walaupun kerja itu boleh dipertikaikan, namun itulah cara dan dia sendiri telah bagi tahu dalam buku dia. Macam tu yang aku buat. Kau orang cek sendiri. Pada muka surat 42 saya menyebut. Para ahli sejarah Islam telah menulis himpunan riwayat. Ini kata Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, Syekhuna. Para ahli sejarah Islam telah menghimpunkan himpunan riwayat yang begitu banyak dalam penulisan mereka. Mereka mencampur adukkan antara yang sahih dengan yang palsu lagi dusta. Mereka tidak mengasingkan apa yang sahih daripada apa yang sebaliknya. Mereka juga tidak mentakhriskan, yakni mengeluar dan menghukum riwayat tersebut. Dan tidak pula menjelaskan kedudukan perawinya. Namun begitu mereka meriwayatkan hadis-hadis tersebut secara bersanad. Mereka juga menyebut perawi-perawi bagi setiap sanad. Selain itu mereka juga menyebut bagi sesuatu kejadian berbagai-bagai riwayat yang berulang-ulang, bercanggah dan bertentangan antara satu sama lain. Ini bukanlah bererti kehendak mereka adalah untuk berpegang, mempercayai dan menerima kandungannya. Tetapi yang menjadi tujuan mereka ialah menunaikan amanah ilmu. Inilah faktor yang menyebabkan mereka mencatat, menulis setiap berita yang sampai kepada mereka, sama ada riwayat itu benar atau dusta, betul ataupun salah. Yang menjadi masalah ialah orang kemudian yang baca. Sebab itu Muhibbuddin Al-Khatib, alim pada zaman kita, dia telah meninggal, kata pada bawah tu, tarikh Tabari menyebut peristiwa dengan disanadkan kepada perawi-perawinya. Di kalangan mereka ada yang benar dan di kalangan mereka ada yang pendusta. Ahli sejarah yang mengetahui keadaan perawi akan dapat membezakan antara yang benar dan palsu. Adapun mereka yang tidak mengetahui tentang ilmu sanad, mereka akan sesat dengan kesesatan yang jauh apabila mereka membaca tarikh Tabari. Ini yang berlaku. Dan inilah yang berlaku pada buku-buku anak-anak kita dan kita dahulu. Saya termasuk anak-anak, tuan-tuan, generasi yang dulu. Termasuk generasi yang dulu apabila mereka membaca buku sukatan di sekolah. Kerajaan Bani Umayyah, Muawiyah perang dengan Ali, Yazid telah pancung kepala Husain, tendang kepala Husain, dan seumpamanya, sehingga wajah Muawiyah, wajah Aisyah di dalam peristiwa perang Jamal digambarkan begitu buruk, yang menjadikan apabila Syiah datang ke tempat kita dengan mudah dia menghantam para sahabat